Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ni 26 Januari 2024. Nama siapa, Pak? Haji Mansur Haji Abu Bakar. Dari mana, Bang Haji? Ya. Dari mana? Shah Alam, Shah Alam, Seksyen 9. Ni siapa? Bodyguard. Ni siapa nama? Rakan jiran. Orang baik. Kalau baik anak. Samalah Syah Alam. Nama siapa? Nama Nur Shirley Sofia. Nur? Shirley Sofia. Oh, nama glamour. Ni nama siapa? Saya Nurul Huda binti Abu Mansur dari Anak lah. Okey. Apa hajat datang kemari ni? Saya. Ya, yang nak berubat awak. Untuk cuba ada rukiahkan saya. Ada orang rukiahkan awak? Tak, mencuba. Saya pun tak tahu asal usul. Dia confused. Okey, siapa yang faham cerita dia berceritakan. Dia dalam 4 hari ni, pertama sekali saya sebagai bapa dia perasan dia banyak merepek. Melalut lah. Melalut tak tentu arah. Jadi bila saya dah siasat, kat mana dia duduk rumah teres. Okey. Lepas tu macam mana awak dengan jiran awak? Sebelah kiri dengan kanan. Dia kata jiran sebelah kiri dia tu, kiri dia selalu ganggu dia. Lepas tu dia pula tak tahu macam mana, saya dah menduga dia boleh dengar. Dia dengar daripada dapur dia, dengar tengah-tengah dia masak, dia dengar orang tu berzikir, berwirid dan macam mengancam dia. Mengantar sesuatu kat dia. Lepas tu terus dia mengatakan gaib lah. benda gaib. Dia terus menghantar. Jadi ini peristiwa ni kali yang kedua. Kali pertama dah kena hari tu. Lepas tu saya tak dapat hubungi Datuk. Jadi saya uruskan kawasan keliling lah. Yang saya tahu raba-raba lah. Dia dapat lah tu. Tetapi ini kali kedua. Dia attack kali kedua. Lepas tu saya tanya dia, macam mana awak ni? Saya tak tahu, dia kata. Saya kadang-kadang dia tinjau rumah saya. Lepas tu dia datang rumah saya. Dia apa? Dia cara lain daripada jiran. Ini pun jiran dia. Dia tak pernah pula. Depan lah. Dia dekat belakang. Tak pernah pula dia nak meninjau dia. Selalu cakap dengan saya sebab kami kawan baik. Jiran dia tu selalu bercakap sebelah dinding kan, dinding sini. Saya suka kat awak. Sekarang jiran tu tengah pregnant, mengandung. Jiran tu perempuan ke lelaki? Perempuan, suami isteri ada anak. Okey. Jadi dengar suara tu suka kat awak tu lelaki ke perempuan suara? Ni dia kata perempuan lah. Lepas tu ada bunyi something lah. Bunyi benda yang tak baik lah, yang garau. Lepas tu dia kata ada bau kemenyan lah. Dia gitu. Kalau dia masak, nanti
sebelah tu tengah masak apa tu. Dia cakap gitu. Okey. Abang duduk dengan dia ke lain? Saya jarak saya lebih kurang 5 km. Saya pun teres juga, dia pun teres. Tapi Duduk sendirilah. Ada ya, sendiri. Okey. dia rumah dia sendiri, dia saya masih. Yang dengar suara tu perempuan ke lelaki? Dengar suara tu siapa yang bercakap tu lah. Dia yang bercakap tu perempuan ke lelaki? Lelaki ada, perempuan ada. Yang cakap saya suka awak tu lelaki perempuan? Perempuan. 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 Suara dia muda ke, tua ke, dewasa ke? Kalau orang tua kan bunyi dia suara lain kan. You dengar je. Yelah, ada lelaki, ada perempuan, ada muda, ada tua, macam tu. Okey, pengalaman awak sebagai jiran belakang rumah dia kan? Jiran sebelah rumah kiri dia tu. Saya bukan belakang betul. Saya ada Lihat 2 blok lagi lah. Dua Okey. blok lagi. Jadi setidaknya awak pun pernah pergi rumah dia kan? saya- Setidak-tidaknya pun dah tengok jiran sebelah rumah dia sebelah kiri tu. Saya tak pernah tengok jiran dia. Tak pernah tengok? Tak pernah keluar. Oh. Saya tak pernah tengok. Pasal apa tadi cakap bau kemenyan kan Selalunya orang pakai kemenyan ni dia mentera, dia puja, panggil setan. Okey. Jadi perkara ni baru berlaku lah. Ke dah lama kena? Dia lama. Dia Dah ada lama. sekali kena yang kena lebam kan? Dia sekali kena. Kena lebam. Yang lebam tu. Lebam tu. Lebam tu hantu raya. Dia tentu kena lebam. Lepas tu meraban-raban saya cari di mana-mana, ada satu pakcik saya jumpa, tolonglah pakcik. Dia datang, dia picit di mana-mana, menjerit. Pulih lah sekejap. Dia kata ibu jari kan? Ibu jari. Ibu jari. Ibu jari kaki lah. Dia tu kuat, dia menjerit. Lepas tu, ini lain pula. Ini dia memang tak macam kawan saya dah. Oh. Dia banyak senyap hari ni. Bawa dia kat sini, banyak senyap dia. Semalam masih okey ni. Tapi dia merapu-rapu ada lah. Tapi saya semalam dah bawa Darushifa sekejap. Bagi dia minum air semua. Saya bawa Darushifa, dia dah okey. Hari ni senyap langsung. Cakap sepatah dia tak je. Jaga rumah senyap betul lah. senyap cakap tu. sepatah je. Pasal pagi tadi, kawan dia ni, semalam bawa dia ke Darul Sebab dekat rumah tu lah. Dekat Shisha Yang itu kesiar kita dia, Yalah. kesiar kita kan. Jadi suami dia pagi tadi jumpa dia, dah lain macam. Suami dia tak ada sini, tak ikut? Dia memang bekerja. bekerja. Dia sedang bekerja suami nak. dia minta tolong saya lah. Dia minta Bawa tolong. uncle dengan isteri Dia bekerja, dia tak boleh nak keluar. Jadi suami dia telefon saya pagi tadi. Dia kata, ayah, saya tengok Nurul Huda ni tak boleh ayah, dia kata. Sebab dia dah ngepek-ngepek, dah tentu arah, dia tak pakai apa ni, Tudung. Tudung. Dia dah. Lepas tu tak apa bercerita dia cakap. Dia kata tahu. Baiklah, saya kata saya nak bawa jumpa Datuk kat Masjid Tanah, kata. Tu yang suami dia minta kawan dia ni dia jiran lah. Kawan dia bantu dia bawa kereta dia. Datang rumah saya, ambil saya, datang ni. Jadi saya pun pertama kali mari sini, saya kata saya dah ikuti video Datuk ni, saya cakap. Ya, berapa lama dah itu saya? Saya dah ikut Datuk ni kat 5-6 tahun. Masya Allah. Saya mengikut dia video tu, saya tengok kan. Pasal saya gini, ada tua-tua ni minat. Sebab saya ni aktif dengan taman. Okey. Satu, saya aktif dengan surau. AJK lah. Dengan surau JK semualah. Saya pula pengurusi penduduk. Pengurusi Jadi saya pun berjaga-jaga. Saya tu yang saya ikut Datuk 5 tahun dulu. Masya Allah. Saya kata kat diri saya lah. Dia cakap kat diri saya, kalau apa-apa berlaku, saya cakap kat majlis saya, bawa saya kat sini. Majlis saya dah simpan dah. Datuk punya location, apa semua. Kita bergaul kan. Lepas tu dia pun ni kita berniaga. Niaga apa pula? Berniaga yang kami buat dan anak saya buat adalah percetakan. Okey. Percetakan ni Datuk banyak apa cabarannya.
Okey. Terlalu tinggi. Jadi orang yang kompetitor kita kuat juga. Jadi kadang-kadang kita bergaul dengan mereka tak tahu apa di isi hati mereka. Jadi saya cakap dengan anak saya, orang muda, saya cakap dah pergi jumpa Datuk ni. Semasa awak sihat ni, berkenalan apa-apa senang. Pasal kita berurusan dengan masyarakat. Jadi payah tu tak apa. Jadi tu elok sihat. Kan? Jadi bila dia jadi macam ni 4-5 hari lepas, saya panik lah. Suami isteri kan kat rumah panik. Lepas tu nasib baik sahabat ni ada, tolong bawa kan. Lepas tu dia dah bawakan, dia kata mari kita pergi Masjid Tanah. Inilah hari ni saya datang. Hari ni dia diam pula. Dia cakap dengan tu lah, suami saya nak cerai ya. Bukan nak cerai. Suami saya nak sihirkan saya. Tinggalkan saya. Suami uncle dengan aunty nak sihirkan dia cakap. Itu yang saya terperanjat tu. Terperanjat lah. Betul ke apa ni saya cakap. Bila suami dia datang rumah, kita dengar lah sebelah pihak pula kan. Kita dengar lah. Mula saya betul kan ni saya cakap. Bila suami datang dia cerita. Ini bukan kali pertama. Masa anak dia yang sulung tu kecil lagi, dia pernah kena sekali, suami dia cakap. Jadi suami dia cerita, barulah kita tahu macam mana. Sebab tu saya tanya tadi, kalau suami dia ada, dia lebih cerita lebih transparent, kita dengar kan. Sekarang bapak dia tak tinggal serumah, dia tinggal serumah. Bila dapat tahu cerita sebenarnya, kamu pula kawan baik tapi tak tinggal serumah. Jadi nak cerita true story ni daripada mula dia kena dulu macam mana, kali kedua ni adakah sama dia punya lenggok dia tu. Yang tadi contoh bau kemenyan, lepas tu ada bisikan. Dia tu selalu dia cakap. Saya memang dah cakap dengan suami dia, kalau nak pergi berubat, awak kena ada. Ya, sepatutnya. Pasal apa? Dia suami. Sebab mereka dalam rumah sama kan. Jadi dia tahu cerita. Dia tahu cerita. Jadi bila kita nak dengar cerita, jadi saya tahu apa nak buat. Jadi sama ada, maaf kalau abang dah tengok YouTube saya, pertama, kita sini matikan saka. Kedua, sihir contoh. Bila dah sembuh, contoh macam semalam, macam Allah tinggal sini Sungai Buloh tanah ni 5 tahun dengan sihir. Ni saya cerita pasal hari semalam lah. Dada dia macam ada angin. Dia ingat dia ada gastrik. Dah duduk makan hospital, pakai ubat macam-macam tak baik-baik. Dah pergi pusat rawatan rukiah bla 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 lah, kaki dia kembang, bengkak semua tu, tekan tenggelam. Alhamdulillah baik, tapi gastrik dia tak hilang. Kaki dia panas daripada lutut ke bawah, panas. Kepala berat, badan berat. Jadi seperti mana yang kamu tahu kat sini, kita matikan saka. 90% manusia semua ada saka. Yang sakit-sakit manusia ni 70% gangguan syaitan. Kalau tengok YouTube saya, dengar apa saya sebut selalu. Contoh macam abang cakap tadi, dia meniaga printing, percetakan. Di sini saya cuma cerita terpulang pada individu. Di sini kita ajar ilmu pada pesakit ataupun orang ramai yang minat nak belajar ilmu pendinding. Nak belajar pula ada mahara. Contoh hari ni kalau nak belajar lah, dengan izin Allah, 625 seumur hidup bayaran dia. Dia tak ada peringkat-peringkat. Kedua, ilmu ni hanya berzikir dalam hati di mana-mana dia berada. Ketiga, ilmu ni hanya berzikir 5 minggu dalam hati. Keempat, 4 surah Muqaddam, 1 surah Al-Quran. Jadi contoh, dia uzur ke, masuk kandas ke, zikir dalam hati tak salah, tak dosa. Apabila tamat 5 minggu dia berzikir, insya-Allah apa hebat mana pun sihir tak akan tembus. Insya-Allah. Nak belajar ni pun saya tak paksa. Pertama, kalau macam abang umur apa? 70 agak lebih-lebih. Agak-agak umur. Contoh orang dulu mak bapak kita, atuk nenek kita ajar kita apa? Carilah ilmu di dada.
Betul. Bukan di kepala. Betul. Di kepala yang kita baca buku Al-Quran. Betul, tak salah. Tapi dada kosong. Itu kosong. Dia saya lah. Jadi kalau kita ada ilmu di dada, insya-Allah sihir takkan tembus. Allah. Okey, macam abang tadi cakap pengusi taman, pengusi surau masjid tu kan. Okey. Kau tengok YouTube saya, yang imam disihir, dilabis. Adik-beradik, adik dia noja, abang dia imam. Kena sihir, rebutkan jawatan nak jadi imam. Betul. Itulah ni. Nampak tak? Jadi maaf cakap, jangan ingat imam semua bagus. Semua betul. Ya betul. Saya panggil tu imam demam. Gelar tamatkan jawatan. Ya betul. Sihir orang ni. Nampak? Berlaku kepada saya. Ya, berlaku kan? Berlaku. Jadi kalau nak cerita dengan orang, kadang orang tak percaya. Betul. Nampak tak? Jangan ingat orang yang masjid pun tak ada pakai sihir, ada. Yang pakai jubah macam saya ke, berjanggut, bersarban, ada yang pakai sihir. Mereka ni adalah topengkan manusia. Setan bersopengkan manusia. Apa yang buat abang yakin dengan perbuatan saya kat sini? Sebab saya ni, saya pernah alami. Pernah alami apa? Cuba cerita sikit biar best friend. Macam ni, saya pernah alami. Lepas tu, bila dah saya siasat, punca dekat sini saya kosong. Punca dekat sini saya kosong. Tetapi ilmu ni, saya cari-cari tak jumpa. Masya-Allah. Bukan senang tuan. Datuk, bukan senang. Sebab kadang-kadang satu orang tu dia pergi ke lain. Dalam luar dia guna balik. Sebab saya cuba. Sebab saya sedar. Ini mainan pasal saya nak beranak buat niaga macam ni. Saya dah tahu dah. Ini diri saya sudah kena. Anak-anak saya, isteri saya pun pernah kena. Jadi pasal kami ni terbuka. Dan kami dengan masyarakat keliling pula bercampur gaul, terlalu hebat. Jadi itu yang saya berjaga-jaga. Saya pun saya sebenarnya saya kenal jiran saya, orang-orang yang ada memakai, yang ada berilmu, dah ada je. Saya tahu. Tapi nak tanya kat mana kamu mampu, dia takkan bagi. Okey. Contoh dia dah tahu. Tengok YouTube saya dah 5 tahun. Kenapa tak nak belajar-belajar? Itu lah pasal. Dah tahu kan? Kenapa tak nak belajar-belajar? Itu sampai ke hari ni, sampai anak dah jadi masalah. Kenapa tak nak belajar lagi? Dah tahu tadi saya cakap mencari. Dah tengok YouTube 5 tahun dah mencari. Dia datang peluk saya, sudah apa ayat nak baca dah lupa dah. Qul Allah aku lupa tu. Itulah jadi. Itulah. Sebab tu saya cakap dalam Malaysia ni ada juga mungkin perawat yang ajar ilmu pada pesakit. Di sini saya ajar apa yang saya ada, semua saya bagi. Saya tak ada simpan macam orang dulu kan. Guru-guru silat contoh kan. Ada 10. Nak jadi anak murid aku bagi kau 9. Jadi bila dia turun, apa pupus tak? Semua dah simpan satu, habislah. Habis. Sini saya dah ada hampir 7,000 lebih anak murid. Satu dunia. Bila cakap satu dunia ni bukan orang-orang asing, orang Islam kita yang berhijrah negeri-negeri orang, bekerja, yang kena sihir, belajar jarak jauh. Paling jauh Chicago. Orang Terengganu, perempuan, pensyarah, suami isteri kerja kat sana. Sana pun main sihir. Thailand, Qatar, Kuwait, Jepun, Australia, Singapura, ni dah dekat lah. Banyak. Semua boleh ijazah jarak jauh. Alhamdulillah. Tak payah datang sini. Jarak jauh, bayar. Saya hantar zikir-zikir melalui WhatsApp. Zikir je. Tamat 5 minggu, insya-Allah. Bomo siap, orang cakap power. Tengok dalam YouTube saya tiba tak bomo siap? Ya, betul. Indonesia cakap power. Tiba tak bomo Indonesia? Hebat mana pun di mana. Yang hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dah. Soalan saya tadi. Dah 5 tahun tengok. Kenapa tak belajar? Kata mencari. Dah tahu dia ada isi. Ilmu dia dah tahu ni. Lepas tu pesan dengan
Kau sahabat pula, kalau aku terjadi apa-apa, aku cari Tabib Adam ni, dia kasih location. Kenapa sampai ingin tak nak belajar 5 tahun dah? Kau tidak dah berawat dah anak sendiri. Iyalah. Ya tu, lepas ni belajar. Ni soalan cepu cemas saya lah. Betul. Pasal Rohaya masuk. Jadi kat situ nampak tak? iyalah. Saya rasa abang dah 70 lebih punya umur. Ada tak dalam Malaysia ni perawat ajar ilmu pada pesakit ataupun umum? Tu yang tak jumpa tu. Sebab tu dah tahu sini, kenapa tak nak belajar baik ni? Okay, dia macam ni. Macam saya cakap tadi, orang tua-tua dulu cakap, carilah ilmu di dada. Itu pertama, betul? Okay. Apa orang tua-tua dulu cakap? Melentur buluh dari rebung. Ayo. Betul? Apa maksudnya? Daripada kecil diasuh suruh belajar. Ilmu ni 4 surah Mukadam. Saya rasa anak ada anak Apa besar ada anak kat luar tu? Okey, boleh baca Mukadam tak? Belum. Okey, selalunya orang Mukadam ni 6 tahun dah boleh baca dah Mukadam. 4 surah Mukadam, 1 surah Al-Quran. Bila contohlah kalau 6-7 tahun ni tak terbaca Al-Quran, bila dah tamat zikir 4 minggu, yang kelima tadi penghabisan tu dia boleh dengar YouTube. Ikut dah baca, dia baca dah mati. Ayo. Okey, saya kupaskan lah. Saya bukan cakap ruqyah tu salah ke, tak bagus ke, bukan. Itu betul, semua ayat Quran juga. Bila baca di mulut, itu untuk jasad. Bila kita baca lafaz, dia tak kekal dalam jasad, dalam roh. Bila zikir dalam hati, dia kekal dalam roh. Nampak tak beza dia? Cuma macam abang tengok dalam YouTube saya, ada tak kita baca ruqyah kat sini? Tak ada ruqyah. Kita guna zikir dalam hati tadi, guna ilmu kebatinan. Okey, ilmu kebatinan ni kelebihan dia pula boleh buat jarak jauh. Amerika ke, England ke, Jerman, cakap kat negeri mana pun boleh sampai. Sini ilmu Allah. Kun fayakun. Saya pula kuat dah rezeki. Zikir mak cakap selalu dekat mulut. Betul. Bila zikir kat mulut, dia tak kekal. Dia lafaz. Macam kita makan, masuk dia keluar awal dia kan. Itu dia jadi hampas dia lah. Najis jadi najis. Jadi yang zikir ni maaf cakap, ni kita mukadimah lah kan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, setan boleh masuk dalam darah kita tak? Betul. Jadi dengan zikir-zikir ni, darah kita ni akan berkalimah. Tu yang tadi kita berzikir tadi dalam hati bercahaya. Darah kita tadi dah banyak kalimah bercahaya. Roh kita bercahaya. Bila roh kita bercahaya, berkalimah, roh kita dah kekal, dah kuat. Tadi moyang sihir ke, datuk nenek sihir ke, tak boleh tembus. Okay, ilmu ni ada dua, zahir dan batin. Batin tadi yang tak nampak. Okay, zahir, contoh dia anak perempuan. Buat bisnes printing. Contohlah ada musuh dia tak suka laki bini dia. Upah orang. Pakai kayu, pedang, besi, parang. Hayun dia. Dari depan ke belakang ke tak kisahlah. Semua tercampak. Dengan sendirinya. Pasal apa? Aura kita, roh tadi bercahaya tadi. Melindungi dia. Ini ilmu Allah. Hanya zikir 5 minggu dari dalam hati, di mana-mana kita berada. Ilmu ni kekal sampai kita mati. Bila kita mati, roh dan jasad akan berpisah. Jasad akan ditanam. Roh akan keluar pada jasad. Allah akan panggil malaikat ambil roh kita. Jadi kalau roh kita dah bercahaya, di mana tempat kita? Fikirlah sendiri. Betul lah. Jadi ilmu ni pula boleh rawat orang. Jarak dekat boleh, jarak jauh boleh.
syariah masjid surau. Banyak yang duduk atas kerusi sembahyang kan. Semua lutut masalah. Tu yang tadi panggil 70% sakit manusia gangguan syaitan duduk kat sini. Betul lah kita pergi hospital, klinik, enjet. Tapi sebulan sakit balik. Tengok dalam YouTube saya. Orang sakit lutut, naik kursi roda. Alhamdulillah. Tak ada pakai apa pun. Cuma amalan dia tambahan minum herba lah. Ni herba, air herba jenggot Adam. Kalau tengok dalam YouTube kan, orang datang kita bagi air kan. Syahadah, bismillah. Niat apa-apa penyakit nak sembuh dalam tubuh badan. InsyaAllah. Macam tadi nak belajar pun kita tak paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lelaki belajar dia 695 lah. Perempuan 625. Seumur hidup. Abang hantar anak sekolah. Kata bawa dulu mak ayah hantar sekolah. Daripada taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan bayu. Hampir 20 tahun. Cuba kira. Daripada awak baby sampai ke habis you tu berapa ratus ribu mak ayah habis. Seorang. Cuba kira. Ada buat calculation tak? Saya sampai SPM. Walaupun sampai SPM pun agak-agak berapa ribu dah habis itu. Itu ilmu di kepala. Yang ini ilmu di dada. Zahir dan batin. Okey, jadi bisikan-bisikan ni mungkin persaingan perniagaan. Dia buat lagi ni supaya tak betul, tak masuk pejabat. Tak boleh buat kerja. Okey, tak mustahil. Okey, contoh, kadang-kadang orang buat perawatan ni nak tahu. Boleh tahu tak siapa yang buat kerja ni, sihir-sihir ni. Dia senang je. Balik, lepas 12 malam, solat taubat, solat tahajud, solat istikharah, minta petunjuk pada Allah. Okey, sama ada dia, abang sebagai ayah, tengok. Kalau Allah bagi kelibat orang ni, 3 malam berturut-turut, orang yang sama, itulah orang dia. Jadi bila tahu pula apa kita boleh buat, tak boleh buat apa. Ilmu pun tak ada. Dah pesan kawan lagi, ni lokasi apa ada ni. Sedangkan kenapa tak nak belajar? Kata mencari ilmu. Jadi cuba jawab soalan saya ni. Ya, betul dah. Sedangkan dah tahu 5 tahun mencari. Lepas tu dah tahu dah. Tapi mencari, tapi dah tahu pun buat bodoh, buat tak tahu. Kita tengok. Dia suka tengok je dah. Ada perasaan tu, tapi tunggulah Saya tu. tanya, Uncle dapat ia ni dekat mana? Sebab bapa mertua saya, suami saya memang orang Melaka. Oh ya, kat mana? Bukit Katil. Bukit Katil, okey. Lepas tu kakak ipar saya Masjid Tanah je. Dekat mana pula? Ni yang dekat Shell apa semua tu. Okey. Masuk kiri tu. Naik atas bukit sikit. Oh tu, Bukit Beringin. Bukit Beringin. Situ je. Bukit Beringin. Jadi tu cakap dia orang minta tolong. Okey. Diorang kenal saya tak? Tak tahu pula. Oh tak tanya dia orang lah. Tak tahu. Tak tanyalah ayah yang dah tua tu tak tahulah. Tak, yang kakak ipar tinggal Bukit Beringin kat Shell tu. Tak tanya lagi. Oh. Kita tak cakap lagi. Ceritalah Unta, cerita. Cakap mengadu. Hari ni Okey. kenapa sayang? Bila makan selera tak? Setakat hari ni Alhamdulillah selera. Okey, tidur pernah mimpi tak yang tak elok? Ada. Okey, cuba cerita mimpi yang tak elok. Mimpi ni rumah kosong tu ada. Hmm. Rumah kosong banyak kali. Saya rasa takut dalam keadaan tu. Okey. Seolah-olah dikejar ataupun saya berlari dikejar. Okey. Bila kerja tu masuk hutan ke, tempat tinggi ke, jatuh ke? Tempat tinggi jatuh tu ada. Rumah kosong tu ada. Secara tepatnya tak jelas lah. Tak jelas lah. Lagi dari segi apa binatang tu ada ular. Ular warna apa? Ular. Nak ingatkan balik. Biasanya ular sihir ni hitam. Ular hitam. Ataupun ada gambar nanti ada anjing lah.
Benda-benda berbisa lah. Nah, Okey, itu tandanya disihir. Sejak dia kena, Hmm. sebab dia pernah tidur rumah saya. Hmm. Ada malam satu tu dia tidur rumah saya sebab dia tak boleh tidur. Hmm. Dia terlampau sakit kepala. Hmm. Malam saya tunggu dia tidur. Hmm. Sampai saya dengar dengkur dia baru saya tidur. Baru lelap. Saya boleh mimpi benda yang tak baik. Kuku dia panjang, nak terkam saya anak saya, tapi saya alhamdulillah ada kucing kat rumah. Kucing tu yang selamatkan saya. Macam mana diselamatkan? Kucing saya lah belakang saya tu. Yang selamatkan di kaki saya. Terus saya Tersadar. menjerit-jerit lah. Dalam hati saya tu, saya baca lah macam-macam. Terus dia terjaga. You. Kenapa? Dia tengok saya. Dia kejutkan saya. Dia meremanglah bulu saya tu. Saya pipi yang tak baik lah saya cakap. Macam ada aura tak baik awak bawa ni. Saya cakap gini. Sejak dia kena tu 2 kali lah saya mimpi ular juga. Tapi saya selalu diselamatkan dengan kucing saya tu. Saya Okey, jadi apa yang dia cerita tadi, kalau abang tak percaya juga tentang sihir, balik nanti Google. Apa tanda-tanda sihir? Nanti keluar, yang dia mimpi ni semua ada. Mimpi tu tanda-tanda sihir lah tadi. Itu petunjuk pada mimpi tadi. Dia nak tahu tadi, saya cakap solat taubat, solat tahajud, solat istighfar, minta petunjuk pada Allah. Jadi kat situ nanti akan nampak gambaran tu. Macam cerita Peramli kan. Aku mimpi-mimpi muka engkau. Aku mimpi-mimpi muka engkau. Tu cerita dia lah. Mimpi-mimpi muka dia. Sihir ni, orang penyihir-penyihir ni, orang yang sihir ni. Okey, jadi cara rawatan macam mana? Nak buang saka sekali ke? Dengan sihir, terpulang pada abang. Nak buang saka dengan sihir 300 je lah mahal dia. Saka ni sekali buang, kita matikan dah tak ada lagi dah. Cuma sihir ni nak faham. Sihir ni permainan orang. Contoh dah dia baik, nanti dia nampak dia hantar lagi. Baik nanti dia hantar lagi. Sebab tu banyak kali saya sebut suruh belajar pendinding. Dah. Ilmu yang paling baik adalah pendinding diri sendiri. Contoh, dah rawat, saya pun tak paksa rawat dah alhamdulillah baik. Nanti bila-bila nanti kena lagi. Cari perawat lain pula. Kena lagi. Cari perawat lain. Satu Malaysia abang pergi. Bila pendinding tak ada, kena lah. Itu saja. Tak maaf ya. Tak apa, kita faham. Nanti muntah pun nanti kita dah agak-agak. Kadang-kadang muntah ni. Uncle kena. Boleh. Saya setuju. Setuju apanya? Setuju apa? Ini macam nak nikah, setuju. Saya setuju untuk apa ni, Buang saka sihir lah. saka dengan sihir sekali. Untuk Nurhuda anak saya ni, binti Abu Mansur ni. Dan saya akan menuntut dengan Datuk Mulian. Sebab saya memang mengikuti Datuk. Ya, saya mengikut. Sebab pertama sekali saya tengok muka Datuk ni dah tua. Tapi handsome ni tua ni. Okey, saya kat saya umur dah tua. Okey, you tengok muka saya berapa umur saya? 60 lebih. 66 tahun ni, 66. Saya 66. Tapi muka Datuk macam 30 tu. Itu sebab saya tengok video tu. Dia amalan dia macam saya cakap tadi. Pertama, zikir dalam hati. Kedua, amalkan herba. Selawat. Kena ada amalan dalam roh lah. Bila roh bercahaya, Saya nak tu. Saya nak. Saya percaya Pak ni. Pak ni saya percaya. Saya nak. Nanti saya akan ikut. ilmu ni unik lah. Okey, unik dia apa contoh? Hari ni ijazah. Belum zikir kamu dah boleh rawat siapa-siapa pun. Walaupun belum zikir satu ayat. Nampak tak? Contohlah ada orang tak percaya. Ada bukti pun dalam YouTube saja. Ijazah, lepas tu cakap okey, kamu sakit kat mana? Lalu kau ingat lutut lah. Okey, pegang, buat sendiri. Saya ajar dia lah cara-cara buat.
Alhamdulillah lah, ringan, hilang sakit. Sakit pinggang, bukan perut. Bayangkan kat belakang pinggang. Tarik. Alhamdulillah hilang. Jadi kat situ cakap, okey, itu bukti yang kamu boleh buat sendiri, kena yakin pada Allah. Jangan was-was. Apa hukumnya makan was-was? Haram. Betul? Jadi apa perbuatan kita dah yakin pada Allah, jangan was-was. Kun fayakun. Jadi. Dah. Ada rezeki, mak cakap lah, belajar. Kalau datang jauh, buat jarak jauh. Telefon sini cakap saya nak ijazah. Jarak jauh. Okey, hari ni contoh kalau perempuan 625, dah buang saka sihir tadi, nak ijazah lagi jarak jauh, dia kena bayar dalam 385 pasal apa dia dah tolak duit saka tadi. Yang package tadi 625 tadi termasuk dengan saka-saka mau kita bersihkan, kita matikan. Okey, cara rawatan ni pula, ni saya kena jelaskan dengan kamu lah. Cara rawatan kat sini, selain daripada dalam diri kamu ni, ujung rambut, ujung kaki, yang ikut-ikut ni, ada apa dia panggil spy. Okey, dalam rumah kita bersihkan, luar rumah kita bersihkan, tempat berniaga dia kat mana, semua kita bersihkan. Okey, contoh, cakap pasal berniaga. Cakap pasal kereta lah. Dalam YouTube saya ada, hamba Allah ni tinggal Puchong. Ada 3 van. Van budak sekolah. 3 van rosak serentak. Overhaul. Keluar lagi, rosak lagi. Ribu-ribu dah habis kat enjin tu. Itu semua main sihir. Dia kasih apa? Supaya persaingan dia, kereta kau rosak, berjalan. Dia faham. Jadi dia belajar. Dia datang boleh saya cakap, kamu boleh bersihkan enjin kamu sendiri. Ada pun yang ada bawa sini tengok dalam YouTube saya, handphone satu beg. Dia pakai laptop rosak, handphone semua rosak, baru beli, semua rosak. Saya pulihkan. Alhamdulillah boleh pakai balik. Dia nak kasih saya, dia kata bawa pakai, ambil. Yang banyak pakai beg plastik tu. Saya ingat dekat 10 ke 12 handphone. Laptop dekat office pun dia pakai, semua blank. Sebab orang nyanya. Sihir ni macam-macam cara. Sebab tu kena ada ilmu di dada. Ya, ilmu dada. Betul. Ini mukadimah kepada kita semua dulu. Kita akan rawat terus, kita akan tanya. Lepas tu kita akan kupaskan satu persatu biar kamu faham. Okey, macam kat tadi, bila sihat kejap lagi dengan izin Allah, dia kena ijazah sebaik-baiknya lah. Kalau tak nak belajar pun tak apa, tapi nanti sakit datang lagi. Saya bukan tak suka datang, pesakit datang. Bagi saya, maaf pertama tinggal dah jauh, nak kena ambil cuti, lepas tu kena sihir lagi, menderita lagi. Iyalah. Kena pula yang sihir nak bunuh diri. Itu yang dia nak bunuh diri. Baru nak cerita. Nampak? Sorry kata bunuh diri, baru nak cerita bunuh diri. Dia nak terjun Bangunan. Bila? 3 hari pas. Astaghfirullahalazim. Nampak tak? Jadi saya cakap baru ingat kan. Nampak? Jadi orang nak buat macam-macam cara nak sihir orang ni. Bila cakap pasal sihir ni, maaf cakap, Malaysia ni tidak ada akta mengatakan sihir adalah satu jenayah pembunuhan. Betul. Jadi mereka ni maharajalela. Jadi apabila belajar, kita boleh tibai balik penyihir tadi. Kita boleh kasih balik penyakit ni pada penyihir tadi, dengan penyuruh sihir tadi. Kita bagi balik, biar ada rasa apa kita rasa. Betul. Baru dia tahu di atas langit ada langit. Baru dia kena buku dengan ruas. Kau tidak ada maharajalela. Siapa nak sihir aku? Aku ada ilmu hitam, aku hebat, aku ada 700 jin. Kita bertibai semua jin-jin itu semua. Kita ada Allah satu, yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Sakti, Maha segala-galanya. Abang tengok YouTube saya 5 tahun. Saya dah rawat orang, lawan sihir, masuk tahun ni 29 tahun. Tak ada pun sihir. Dengan zikir 5 minggu tadi. Tamat, insya-Allah. Yakin, kun fayakun. Mana bukan cakap riak tak buka, sombong diri, bukan. Ini ilmu Allah. Bukan tak ada orang sihir, ada ramai. Dukun-dukun bongo bawang yang minta nak sihir saya. Tapi tak tembus. Dah. Itu yang kita nak. Betul. Ya Allah. Okey, Nurul Huda, sedia? Alhamdulillah. Siapkan mangkuk muntah, standby kalau nak muntah nanti.
Dia botol minta sini. Dah habis ke nak habiskan lagi? Tak apa. Nanti yang sabun ya, tinggal sikit, tak apa. InsyaAllah. Okay, kaki tak mesti silang, lurus gini, tangan tak terlalu lutut. Dalam hati zikir Allah Allah Allah, ikhlaskan hati, nak putuskan hubungan semua dengan saka-saka yang ada terlibat dalam diri kamu. Okay, InsyaAllah. Bila kamu jalan berat tak badan? Sekarang ni, ya. Okey, nanti lepas rawatan dah buang saka mati kan, jadi awak tengok saksi dia jalan, awak akan rasa melayang-melayang ringan. Okay. Sebab saka dah dimatikan. Okey. Dalam hati sekarang mula zikir Allah 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 dalam hati ya. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilang ni kat mana kawan? Kilang printing ni kat mana? Dalam printing. Kilang printing dia di Bami. Bismillah. Allah Allah. Rasa apa? Ringannya ringan sikit. Dengar. Tapi bawah Okey, biar perempuan pegang kat leher awak tengkuk tu. Dengar ringan. Awak nampak saya sentuh dia? Oh, best friend awak. Bismillah. Pernah tengok cara rawatan macam ni? Ni first time kan? Ni tengok live Awak dengar sendiri kan? Ringan. Abang tu tengok YouTube kan? 5 tahun. Ni depan mata anak sendiri. Sebab tu kena ada ilmu di dada. Kita tak tahu bila orang nak kacau kita kan? Nyanyi kita. Apa awak rasa kawan jadi gini? Sedih. Umpama cubit peha kanan terasa peha kiri, betul? Walaupun bukan sedarah daging tapi kawan rapat. Kawan macam gini bukan senang dapat bang. Ni kawan menangis namanya, bukan kawan ketawa. Pakai kereta dia ni. Mobil saya kereta. Kita saya tadi pun dari Shah Alam sini Pak air saya ambil bapak mentua saya datang sini, dia punya tu boleh jatuh. Apa dia? Dia punya apa nama, yang dalam depan tu berdaun pisang. Oh. Padahal dari Jatuh. Shah Alam baik je situ. Nak pergi sini dia. Seduiti cari dekat camp dawai, Tentera. alhamdulillah dapat apa ni, dapat tali saya cakap dengan ayah ikat dia pakai tali. Tu kami datang sini ikat pakai tali Kita kan kat depan lah. Itu dia. Wan, datang dia Wan. Dia ada pomel tadi. Oh ya.
Sebab benda tu memang ikat pakai kabel tie. Bila panas, kabel tie tu. Siapa tu? Datang ni dalam pusat rawatan sekejap. Sini saya sikit. Okey. Akak ni kereta kat luar. Ambil kabel tie, dia punya daun pisang tu kiri ke kanan? Belah depan. Sebelah depan Ya, kiri. steering depan ke sebelah kiri Sebelah kiri penumpang? penumpang. Okey, daun pisang sebelah kiri tu ambil kabel tie ikat balik. Yang kita estima ni ke? Estima. WUG 20. Betul. Dia, kepala. Sikit. Pertama, orang yang main sihir ni nak buat dia tak betul. Buat dia gila lah, senang cakap. Okey, lepas tu bila dah gila, siapa nak ambil dia? Suami dia pun tak nak dia nanti. Suami dia ajak saya pergi pejabat agama tau. Dia nak Suami dia? kedai. Dia. Oh, dia. ni. Oh. Suami dia mana nak lepaskan dia? Dia boleh cakap saya dengar abang cakap dengan anak awak ceraikan saya, talak apa dah dia tu dengan suami dia. Lepas tu tanya anak dia, tak ada apa pun, cakap apa-apa. Dia macam dengar bisikan lah. Yalah, hasutan tu lah. Hasutan pula. Dia cakap suami saya nak sihir dengan dia, mak ayah dia nak sihir. Jadi kat situ dia buat pemberontakan. Faham tak? Terus saya cakap dengan suami dia, saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya baru tersedar, saya sikit lagi nak termakan Hasutan dia. cakap hasutan dia tau. Saya cakap yang tu. Tapi bila awak dah cerita dengan saya, baru saya dapat tahu. Saya cakap. Sebab tu dalam kehidupan kita, dengan sebelah pihak. Ya. Okey, contoh saya bagi contoh. Ada yang dalam tadi saya messenger. Saya tengok dalam Facebook awak, orang mau cakap awak ni scammer. Cakap saya scammer. Okey. Bang, kalau saya scammer, abang tengok YouTube saya 5 tahun, hari-hari ada YouTube saya keluar tak? Kalau scammer ada keluar YouTube ke hari-hari? Ini awak tentang live kan? Saya scammer ke? Jadi, jangan dengar orang cakap. Yang ada cakap ilmu saya sesat. Kalau sesat, kenapa tak ditangkap? Okey, apa awak tengok sesat? Apa yang saya sebut sesat? Ilmu saya, apa yang sesat? Awak tengok dalam kawasan ni, apa yang sesat? Apa yang kurafat? Apa yang syirik? Saya dah ikuti 5 tahun dah. Jadi ini yang kadang-kadang, contoh dia tak pernah datang, contoh. Nanti orang tomah. Ataupun bapak mentua dia ke, siapa-siapa ipar dia kat sini cakap, aku dengar itu tak betul, syirik tu scammer gini-gini. Dek, sini balai polis 5 minit je. Balai polis, orang polis pun kena saya kat sini. Betul. Kalau saya scammer, dah lama tangkap dah. Ni manusia nak jatuhkan seseorang, macam-macam fitnah kat luar tu. Okey, secara lega. Alhamdulillah. Ni cakap betul jujur ni, kau jangan berlakon-berlakon. Tak ada berlakon, Alhamdulillah. Ni siapa ni? Shirley. Ni? Ya. Okey, saya nak test awak. Jalan ringan tak badan? Alhamdulillah. Catwalk. Okey, cuba tanya kawan kamu Shelly, ringan tak ayah kamu? Ringan tak badan? Alhamdulillah, saya bersyukur, Alhamdulillah. Terima kasih. Kepala berat lagi tak? Tak Yang ada. macam pressure tu kan, tekanan tu. Sekarang tak ada dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur ni nanti nak balik Shah Alam jauh ni. Ni best friend awak hantar sampai jatuh daun pisang dia. Tapi Alhamdulillah, dia dah pesan dengan saya. Dia masih ingat, kalau apa-apa terjadi kat saya, awak jaga anak-anak saya. Dia pergi dengan
saya. Anggap anak saya tu macam anak awak. Okey, Dia itu dia anggap macam dia nak pergilah kan. Dia cakap macam tu saya. Itu you jangan risau. Selama kita berkawan, anak-anak awak tu dah macam anak saya juga, saya cakap dengan dia. Sebab saya suri rumah tangga. Apa-apa saya dengan dia je. Saya cakap dengan dia, saya sanggup tak ada kawan tau. Saya sanggup kawan saya baik, BFF saya awak seorang je, saya cakap. Kawan saya ada lain tapi jauh, saya cakap. Diorang masing-masing ada family. Tapi kawan sebaik saya awak je, saya cakap. Tu saya tanya dia, awak ada kawan kat luar tak? Saya takut ada kawan kat luar yang dengki kat awak. Sebab ini terlampau baik. Orang senang ambil kesempatan ke atas dia. Tak, saya tak ada. Apa? Cuba cerita. Tak adalah, saya manusia biasa je. Tak ada apa. Kira je ni. Tak ada. Macam kawan awak cakap tadi. Pertama, soal perniagaan. Ya. Okey. Kadang-kadang dengan kita bercara perbualan lembut, orang kadang tak suka. Pula tu ramai kawan suka dia, orang yang lain tak suka. Contoh dalam bisnes, banyak projek, banyak job dapat, pun orang tak suka. Jadi kita tak tahu musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Okey, betul lah, kita selalu kena humble. Macam mana baik kita pun kita cakap kita pun jahat. Kita kalau boleh dia lagi baik. Betul. Jadi ini cerita pasal lumrah kehidupan manusia kat luar lah. Okey, umpama yang banyak kita dengar sakit ain mata. Awak dapat pun ada orang tak suka awak dengan dia. Tak mustahil satu hari nanti awak macam tadi hampir-hampir terima fitnah dia pada suami dia. Macam baik awak jumpa suami dia bercerita. Bila suami dia bercerita baru awak faham. Jadi awak orang tengah jangan dengar sebelah pihak, kena dengar dua-dua pihak. Baru kita faham jalan betul yang siapa yang salah, siapa yang betul. Sama je kita pergi mahkamah. Mahkamah kan ada hakim. Hakim akan dengar keadilan dia. Sama ada ini betul ke ini betul. Hakim akan dengar hujah-hujah masing-masing. Jadi suami saya pun dah pesan dengan saya, awak jangan dengar cakap lurus sebelah je. Dia cakap dengan saya, awak tunggu Karim. Apa pula Karim cakap? Suami dia lah. Itu dah malam tu suami dia tak. Sebab dia beberapa hari ni tidur rumah saya. Lepas tu semalam, sekarang ni dia macam dah tak nak dekat duduk sebelah suami dia. Something wrong dah. Macam ada block lah. Halangan situ. Okey. Bila kamu kat rumah rasa kusam tak? Ataupun bahang ke, buka aircon pun panas. Rumah macam malap je. Buka lampu pun malap, tak terang ke. Malam tak boleh tidur ke. Malam tak boleh tidur tu adalah. Habis selalu gaduh dengan suami ke? Tak ada. Tak ada. Suasana macam biasa. Suasana macam biasa. Cuma dengar banyak pada bisikan lah. Bisikan. Awak ada cakap takut nak balik rumah. Tak nak balik rumah. Sekarang apa rasa? Buat sementara waktu ni memang bagi masa sikit. Dia selalu cakap bagi masa sikit. Bukan apa, bagi masa sikit. Apa sebab? Saya nak tahu sebab dia. Pasal dari segi sebab-sebab kamu, saya boleh bantu je kan. Apa sebab dia? Apa sebab dia? Adakah kamu tengok suami kamu benci? Saya tak nak cakap. Mengadu. Kata nak buat rawatan. Mengadu. Ini bapak ni. Bahaya saya cakapnya. Saya nak menunjukkan, saya tak nak macam mana Masalah Karim ke? tak, macam ni, saya Cerita. Bila awak tak nak cerita, best friend awak pun tak tahu masalah awak, ayah kandung awak pun tak tahu masalah awak, saya pun tak tahu masalah awak. Cuma saya nak cakap sebenarnya jangan membuka aib lah. Saya nak apa ni, bagi masa sikit lah, mungkin selesai satu ketika nanti. Apa dia yang nak selesaikan? Masalah kerja ke, masalah keluarga ke? Saya ni
kehidupan family, perniagaan dan kemasyarakatan. Macam mana? Tak tahu nak susun ayat di sana. Okey, dia macam ni. Saya boleh bacalah masalah awak ni. Awak sekarang dalam depression tadi. Sebelum tu lah depressed. Jadi awak tertekan dengan keadaan sekeliling. Termasuk keluarga, suami, mak, ayah, kawan. Okey. Dalam sihir tadi, selain daripada dia aniaya kamu, dia akan buat kamu benci suami. Supaya kamu minta cerai. Tadi kawan dekat lah. Nak pergi mahkamah syariah, nak lapaskan cerai, so tak bagi talak itu, talak ni. Okey. Sekarang kamu dah normal, dah pulih. Okey. Macam cakap tadi, kalau ada rezeki, belajar. Kamu mengatasi sihir sendiri. InsyaAllah. Okay? Jadi kalau kamu tak ada ilmu, kamu akan ditekan. Pasal apa? Nasib baik dia buat kamu. Kalau kena suami, suami kalau nafas habis lah. Betul? Jadi kamu minta cerai macam mana pun, laki kau tak nak ceraikan pun. Tapi tak tahulah, saya dengar itu hari ada pesakit. Ni saya buat Allah bisa minta maaf kepada kerajaan negeri Selangor lah. Yang ada saya dengar, bila isteri minta cerai, mahkamah dengar isteri ceraikan terus. Saya dengar macam tu lah, betul tak betul, Allah-Allah lah. Hakim syariah ikut kata isteri, dia minta cerai, ceraikan terus. Tak ada rujuk-rujuk, tak ada ni. Betul-betul, saya tidak Allah bisa buat. Jadi saya pun pelik lah dengar macam tu kan. Jadi Masa cakap tadi, kamu bercareer woman lah, senang cerita, kena ada pendinding. Tak career woman pun, housewife pun kena ada pendinding. Contoh, satu hari nanti orang akan buat kamu, yang macam kamu cakap tidur, ada benda kuku panjang datang nak cakar kamu, nak cekik kamu. Jadi kamu rapat, orang akan dendam kamu pula. Nanti dia buat kamu benci dia pula. Tiba-tiba BFF jadi FFFF dah. Ini kan betul. Tak mustahil. Betul tak? Pasal apa, dalam taman tu orang tengok kamu rapat, sedangkan blok dua blok yang berlainan. Tapi kenapa rapat? Kenapa jiran sebelah yang gitu gini tak rapatkan dia? Macam awak cakap tadi, tak pernah kenal pun jiran sebelah dia. Asyik tutup pintu, kunci je kan. Jadi mak cakap lah, kadang-kadang mereka tu siang hari bekerja suami isteri ke, walau bisa jawab. Tapi kalau lepas waktu kerja ke, mestilah anak dia main-main kat luar, dekat compound rumah dia kan. Dia nampak bagi salam, Assalamualaikum kan. Tapi kalau dah tak nampak langsung, dah bertahun-tahun, berapa tahun dah di situ? Saya dah 7. Tak pernah nampak jiran dia? Benar. Tapi Nurul yang paling lama duduk situ. Dah siap. Adakah awak menuduh Karim ada affair? Macam ni Datuk, saya menghormati Datuk, kawan ayah. Saya minta doa saja, kemampuan saya untuk dipertunjukkan kebenaran, diberi petunjuk. Dah. Terima kasih. Itu tali tepi jalan je. Ni tanggal boleh. Okey, dah settlekan Okey. Terima kasih dek. Okey, kamu nak minta petunjuk apa? Petunjuk dan kebenaran di mana supaya saya temui jalan titik untuk penyelesaian semua. Saya nak finish this. Saya nak bring to all, selesaikan. Apa juga kebenaran dibantu oleh Allah. Saya tak ada sebarang apa-apa keajaiban, tak ada. Tak ada magic dari saya. Magicnya dari makhluk Allah juga. Jadi saya minta doa Datuk dan juga doa di sini, orang-orang di sini, supaya temukan saya satu titik penyelesaian untuk saya move on lagi seterusnya. Saya tak nak mengungkit ataupun membuka aib dan juga membuka pekung yang sedia ada ni, supaya kita hidup aman dan damai seperti manusia biasa. Okey, baik. Dengan doa-doa kita, contoh dengan izin Allah, Allah makbulkan. Tapi kamu kena faham, macam cakap tadi, musuh dalam selimut, gunting dan lipatan, kita tak tahu. Surrounding awak ni, macam ayah awak cakap tadi, you bermasyarakat. Jadi dalam ramai-ramai ni kita tak tahu siapa. Sebab tu saya kata tadi, kena ada ilmu di dada.
Bila kamu ada ilmu di dada, apa orang tembusi kamu pun tak boleh tembus. Ya. Berarti kamu kena ada itu pegangan zikir Allah tadi dalam roh. Betul. Itu saja. Bila kamu dah ada ilmu di dada, apa sihir pun insya-Allah tak akan tembus. Kamu boleh kontrol sihir-sihir ni. Kamu boleh tibai dia balik. Okey, tadi abang Shelly apa Shelly Shirley. Shelly. Tadi dia kan. Kamu lagi dia. Betul. Tak sendawa lagi. Dia lain dah. Tak tahu lah. Tak perasan ke? Dia bukan saya. Ya, benda negatif tu lah dalam tadi. Sebab tu yang apa yang awak ujarkan tadi itu betul. Sebelum ni awak dah depress kat kepala, dia buat awak tekanan supaya awak berkecamuk lah kat luar ni. Okey, yang awak minta kebenaran bla 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 tadi, kebenaran dalam diri kamu. Ya, memang betul. Ya, jadi dekatkan diri kamu pada Allah. Bukan maksud saya tadi bukan diri kita solat 5 waktu betul tak salah. Kita berzikir betul tak salah. Tapi dalam roh kosong. Jiwa kamu kosong. Itu ayat yang sebenar dia. Bila jiwa kosong, kamu berkecamuk. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Sesaat kamu leka, binasalah kamu. Berarti syaitan masuk. Dia Habiskan air. habiskan air. Habiskan air. Jadi awak tak boleh banyak berfikirlah tentang alam luar. Okey, kita boleh fikir masalah pertama, fikirkan keluarga, mak ayah, best friend kamu, bisnes kamu. Dah. Faham? Dah. Dah. Saya nak bagi tahu Datuk lah yang dengan kamu. Orang lelaki ni, saya pasal kita lelaki, pasal orang lelaki ni, dia mata dia cukup lambat. Orang lelaki ni. Lepas tu, dia tak cukup satu. Orang lelaki ni. Nombor satu. Nombor dua, dan dia tak berani. Pasal apa dia tak berani? Tak berani apa tu? Tak berani. Cabarlah lelaki. Dia tak berani nak buat 4, nak buat 3. Tak berani. Okey. Tak berani. Sebab apa? Jahat tu ada. Niat dia tu. Tuan jahat. Nafsu dia kuat tu. Jadi, Juruhuda, ini normal. Normal. Sebab menunjukkan dia hidup. Dia hidup. Normal. Awak kalau terjumpa kes macam tu dekat suami awak, bagi dia peluang. Bagi dia peluang nasihat. Semayang elok-elok, puasa elok-elok. Betul tak? Sebab kita lelaki ya, dia kita nafsu syahwat dia. Yang ada pada kita, lain tak ada. Faham tak? Jadi kalau awak terjumpa ke, terkesan ke, panggil duduk bersidang. Cakap, payah-payah bawa jumpa Datuk. Nah. Kena cerita pasal tak berani. Apa Nabi Muhammad SAW bersabda? Seorang lelaki Islam, jika dia mampu dan adil, boleh kahwin lebih pada satu. Apabila seseorang isteri izinkan suaminya bermadu, itulah payung emas untuk diri dia di syurga. Tapi ramai kaum wanita ataupun para isteri tak boleh terima. Sedangkan hadis ada. Okey, saya kupaskan sikit lah. Ini sesi rawatan dah habis. Ini sesi counselling. Zaman Nabi Muhammad SAW, dia dah bersabda dalam Al-Quran, akan ramai kaum wanita daripada lelaki. Okey, nisbah dia contoh 10 wanita, 1 lelaki. Okey, kita ambil hukum akal. Apabila 1 juta lelaki yang ada, 1 juta perempuan dah kahwin semua 1 juta lelaki, ada 9 juta perempuan lagi tak ada isteri, tak ada suami. Jadi mana suami dia? Kat mana cari? Ni tadi
Sama ada yang 9 juta tadi goda yang 1 juta ataupun yang ini poligami. Sebab tu dia Nabi Muhammad SAW bersabda boleh kahwin sampai 4. Itu pun yang mampu lah, yang adil. Jadi macam abang cakap tadi, macam ayat-ayat biasalah, ada brand. Jadi keinginan tu ada, tapi tak brand. Kedua, ada kemampuan tak? Ada keadilan tak? Contoh macam ni, pakai istimah. Bila suami dia nak kahwin lain, bini nombor 2 pun kena pakai istimah yang sama. Apa yang kamu ada, dia kena ada yang sama. Apa rumah kamu yang ada 2 tingkat, dia kena ada 2 tingkat. Itu dipanggil tadi adil dan tak sama. Kemampuan lah. Bukan mengharap pada Wak cakap isteri kerja, isteri support dengan isteri yang nombor 2. Tak boleh. Tapi ramai yang langgar macam tu. Saya pun tak nak campur lah. Ini saya cuma cerita apa yang kaya kamu cerita tadi. Kamu cerita tadi pasal aib berkenaan dengan suami kamu. Dalam hidup ni, lelaki mana tak nakal? Cuba tanya ayah awak. Muda-muda nakal tak? Tanya dia. Termasuk ayah ni. Nakal tak nakal zaman dia muda-muda? Zaman dia dah berkahwin pun masih nakal. Siapa lelaki pun sama. Sama ke? Jika betul. Cuma kamu nak banyak kepada kesabaran. Sabar tu Ada had dia, ada batas dia, saya faham. Selagi tidak melanggar hukum Allah. Okey, baik. Kalau melanggar hukum Allah, jadi saya dengan jujur, saya tidak terima. Baik. Jadi ayah kamu ada sebut bawa suami kamu datang sini biasa kaunseling. Kita rawat dia. Kita buang apa yang benda negatif yang ganggu dia, yang kita semua lelaki ada nafsu-nafsi. Okey, jadi itu pulang pada kamu lah nak bawa suami kamu ke sini ke tidak. Okey, saya akan kaunseling dia dan kita buat rawatan dia. Pertama kita akan bawa saka dia sekali. Uncle besok Karim cuti tak? Dia dah ambil cuti. Sekarang ni baru ayah yang beragak. Bila Datuk cakap macam ni, baru ayah beragak. Saya tanya Karim, apa pasal kamu tak mau ikut suami isteri kamu ni? Ayah kerja dia kerja. Kerja Karim boleh buat emergency meeting cuti emergency. Ini masalah isteri kamu lagi berat daripada kerja. Betul. Dia terdiam. Sebab tu saya tanya tadi, kenapa suami dia tak ikut? Kenapa best friend dengan ayah yang datang? Kalau suami dia mati lain. Yang lain. Betul tak? Jadi waris yang paling kuat suami. Saya dengan suami saya memang macam tu cakap. Saya tertanyalah soalannya, kenapa tak ambil take care pasal dulu cakap itu. Suppose kerja tu dia nombor 2. Tak kerja ni boleh sampai bila pun tak habis. Boleh pun tak habis. Sekarang ni tugas awak ni tanggungjawab. Tanggungjawab. Saya cakap dengan dia tanggungjawab. Saya cakap dengan dia, dia kena take care pasal awak. Macam mana pun kerja, dia balik malam pukul 10 ke, dia akan tanya awak. Sebab saya cakap dia, saya dengan suami saya bukan nak cakap saya dengan suami saya baik tak. Benda yang kecil pun kami boleh bercerita, berkongsi, saya cakap dengan dia. Saya cakap dengan dia betul-betul, itu baru suami isteri, saya cakap. Benda kecil, contohnya awak, anak saya buat benda kan. Tadi Asram buat benda ni, itu pun kami bercerita, saya cakap. Sebab kita nak share masing-masing kan. Saya cakap, itulah saya cakap dengan Karim sendiri. Datuk, awak sebagai suami sepatutnya bawa Nurul sekali. Awak yang bawa dia, saya cakap. Baik. Sekarang saya dapat cerita yang sebenar lah. Kamu ni sebenarnya kena ilmu pemisah. Saya daripada kawan-kawan bisnes Jadi ilmu pemisah ni supaya dia minta cerai, supaya dia bunuh diri. Kalau dia mati senang lah. Yang pihak ketiga tadi dah masuk daun. Okey. Jadi si suami kamu ni tak sedar yang dia disihir. Okey. Dia dimandram, dimentera supaya kamu tak mau tidur sebelah dia. Jadi cari kebencian pada suami. Okey. Lepas tu awak kena cerita khusus-khusus biar saya faham dekat mana jalan cerita dia sebenar ni. Di mana loophole dia ni, saya kata nak kena patch balik. Jadi kat sini saya dah boleh baca apa yang kamu cerita tadi, yang rahsia-rahsia tak nak buka aib. Okey, suami kamu disihir supaya
kamu membenci dia. Ini ilmu pemisah. Ya, memang benar. Tetapi jika ada ilmu, jika disihirkan tetapi tak ada ilmu di dada, agama tak kuat, tidak boleh dibendung. Ya, lepas tu ayah Umar cakap tadi, bawa dia ke sini, saya rawat dia, lepas tu kamu, dia, ayah kamu belajar ilmu ni. Berdinding. Lepas ni kita bertiga pula. Betul. InsyaAllah. Kan contoh, Sally nak belajar, silakan. Nak bawa suami nak silakan. Ini berdinding, kita tak tahu bila orang akan attack kita. Apa untuk tu dia cakap, sebelum hujan saya jangan payung. Jadi macam suami kamu cerita tadi lah, yang kamu cerita aib-aib, tak nak buka aib. Ni saya dah dapat tangkap baca cerita dia. Okey, ayah kamu dah buka daun dia sikit, selai saya dah tengok, dah baca dah daun dia. Okey, suami kamu disihir supaya kamu benci dia. Jadi termasuk orang yang sihir ni sihir kamu. Apa yang kamu dengar bisikkan tadi kepada kamu, terkejut, bunuh diri, kena ambil pisau bunuh diri, itu lagi teruk. Okey, Ya, saya akui. okey. Jadi dia buat kamu jadi macam gini supaya awak mati. Masa tu you sedar tak you nak tu? Sedar, tetapi Tapi dia tak boleh kontrol. dia memang betul, saya sedar. Saya melakukannya, cuba untuk bunuh diri. Tetapi dalam masa yang sama Ingat Allah. Allah tu ingatkan saya balik, tegur saya. Tegur saya. Itu jadi saya come back to normal. Saya lawan. Bila lawan, itulah still ada lagi kan, kenapa ni tak dapat jawapan lagi. Jadi macam kata tadi, benda ni ada pihak ketiga yang menyihir kamu berdua supaya berpisah. Yalah. Jadi apa yang kamu cerita awal tadi, jiran sebelah awak dengar berbisik. Ada perempuan dengan perempuan I love you, kan merepek. Melainkan kamu lesbian lah. I love you, tak perlu dah rumah tangga pula, ada anak. I love you. Lepas tu saudara lelaki pula I love you. Lagi masak apa tu kat dapur pula. Okay, jadi dia buat kamu berkecamuk supaya kamu minta cerai tadi pada suami. Cuma tadi kamu cakap betul lah. Apabila kita tidak ada iman, kita tak kuat iman, kita rosak akhlak. Ya, betul. Jadi mak cakap bawa dia ke sini. Cuma saya tak nak tegur lah, pasal nanti kalau abang ikut sekali kan, ataupun Shelly ikut sekali, saya tak nak tegur kan pasal hari ni lah. Kenapa awak sebagai suami tak nak bawa isteri kamu, kita nak mengaib dia pula. Nanti kasih dia down. Jadi kita tak mensentuh pasal tu. Cuma kita rawat dia, buang apa-apa negatif dia, saka-saka dia macam tadi, biar dia rasa lega. Lepas tu belajar. Jadi pihak ketiga tak boleh sihir dua-dua. Pasal apa, dua-dua ada ilmu. Malahan dua-dua dia boleh jadi tag team, serang balik penyihir tadi. Dia guna Siam ke, Thailand ke, apa Indonesia ke, India ke, China ke, apa Arab lah. Kadazan ke, Iban ke, apa-apa, tibai. Itu satu jalan yang terbaik. Macam kata tadi lah, sebelum hujan sediakan payung. InsyaAllah. Itu saja. Jadi balik ni jangan cerita saya dah jumpa Tabib Adam. Awak gini. Jangan buka ni semua. Kalau you sayangkan keluarga, rumah tangga, itu tadi aman damai, berilmu, usaha, ikhtiar. Setiap penyakit ada penawar, mereka mati. Ya, insyaAllah. Sekarang saya lega tak? Tapi awak kena jujur. Awak tak boleh nak Saya sembunyi. Kadang-kadang kena jujur cerita apa masalah. Saya tak tahu hari. Tapi kita sebagai kawan, kita dapat Rasakan lah. Awak dengan ni ada masalah ke? Maaflah kalau saya banyak tanya. Sebab tu saya kata tadi, benda ni you kena jujur pada diri sendiri. Kena jujur. Okey, mak cakap, kalau kamu simpan sampai ke hari ini, best friend kamu pun tak tahu, ayah kamu pun tak tahu, tiba-tiba dengar dah cerai. Apa hukumnya seorang isteri bila cerai pada suami? Ya, memang betul. Okey, jadi bukan kamu yang minta cerai, benda setan tadi menghasut kamu suruh cerai.
Faham? Betul. Okey. Jadi bila mak cakap nanti kalau ada rezeki belajar ilmu ni, awak zikir 5 minggu, insya-Allah awak tibai balik orang yang ganggu rumah tangga kamu tadi. Mungkin kerana ini kejadian ini dan perbuatan ini Allah memilih saya. Allah memilih saya, para nabi memilih saya untuk menyelesaikan masalah yang di dunia sebelum kita move on to akhirat. Okey, betul. So, oleh kerana itu saya dipilih untuk dites. Okey. Membuka satu selesai. Okey. Jadi saya nak cari titik pengakhiran ni, noktah tu. Supaya it come down back. Okey. Apabila kamu cakap tadi kamu insan terpilih oleh Allah menguji kamu. Awak tahu tak dalam dunia beramai awak macam kes awak ni? Ya, saya tahu. Okey? Tahu. Ramai. Ya, memang ramai. Jadi kalau kamu tidak mahu cerita masalah kamu, siapa tahu? Kalau kamu tak bercerita pada Allah, tak mengadu pada Allah, siapa yang tahu? Jadi oleh kerana ayah kamu jumpa saya dalam YouTube dah 5 tahun, dia bawa ke sini, huraikan masalah kamu. Pertama, ujung rambut, ujung kaki, luar rumah, semua dah clear. Cuma dalam suami kami tak bersihkan. Pasal apa? Itu tak dimasuk dalam cerita tadi. Yalah, that's why saya cakap tak nak membuka aib. Ini bukan buka aib. Susah untuk saya Okey, cakap. kalau kamu cerita buka aib ni, contoh kamu sebagai seorang isteri, kamu pergi mahkamah syariah minta cerai. Buka aib tak depan mahkamah syariah? Dekat berdaftar semua. Awak cerita tak? Awak kena cerita. Sebab diorang nak tahu Di sini kita membaik pulih kamu. Mengeratkan balik silaturahim. Kan beza. Nampak tak? Jadi apa kamu cerita? Tengok dalam YouTube saya ada satu pasangan daripada satu bini dia Penang, lelaki dia tinggal Seremban. Kahwin sama-sama muda dan janda. Berumah tangga. Lepas tu bini dia minta cerai. Datang sini. Ada dalam YouTube saya. Tengok baru minggu lepasnya YouTube. Ni duduk sebelah-sebelah ni. Mak mentua dia ada. Adik ipar dia adik dua-dua pun ada. Adik sebelah lelaki ada, adik sebelah perempuan. Mak perempuan tu pun ada. Saya tanya dia, awak tengok sekarang suami kamu, si tak nak dia. Dia tengok, si tak nak dia. Okey, lepas rawatan, tengok suami kamu sekarang. Nak suka sayang dia tak? Sayang. Nampak tak? Jadi yang ada dalam diri tadi setan, jin, iblis yang buat dia ibu pemisah tadi supaya benci. Nampak tak? Jadi bila kat situ, alhamdulillah peluk. Cakap kamu peluk, minta maaf antara satu sama lain. Buka buku baru. Dah. Di sini kita menyelesaikan masalah sihir. Ya. Tetapi Datuk, saya menghormati pemahaman. Assalamualaikum. Ya, teruskan. Jika diteruskan lagi mudaratlah. Jika kebenaran itu tak dibongkarkan. Sebab tu kebenaran dibongkarkan. Macam kamu cakap tadi, kamu takut aib. Kamu tak bongkarkan cerita ni. Ya. Selagi tu kamu simpan aib tu. That's why saya minta dengan Allah dah lama dah. Ya. Minta daripada Allah dah lama sangat. Minta dipertunjukkan dan minta kebenaran. Dah lama dah. Memang betul saya dah minta dah lama. Okay, jadi baik. saya dengan itu apa ni lah Dari mana? Hari Dum Terengganu. Masya-Allah. Nak pergi makan kenduri. Kat mana? Tangkap. Tangkap ni. Dah datang dengan orang rumah. Dia datang dengan sekolah. Betul ni pada kata maritim ni tu. Okey. Ini salah satu anak murid saya tinggal Terengganu. Okey, jadi kamu cerita tadi, maaf ramai umat Islam bermohon pada Allah, munajat. Minta bantuan Allah. Ada kala Allah percepatkan, ada kala Allah menguji kamu buat lambat. Tengok kesabaran kamu. Tapi oleh kerana dengan sihir tadi, kamu mohon macam mana pun sampai air mata darah takkan settle masalah ni.
betul, saya setuju. Jadi dengan cara rawatan tadi, dengan izin Allah, kamu dah disembuhkan oleh Allah. Okey, kamu pun dah lega. Cuma saya kata tadi, next trip bawa suami datang, kita rawat dia pula. Memang saya setuju rawatan demi rawatan. Tetapi Allah tidak mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku apabila kebenaran disembunyikan. Jadi bagi saya, pendapat saya minta dengan Allah, temukan saya titik nokta. Titik nokta saja, supaya it come down back. Itu saja. Itu yang saya tak ada minta apa-apa. Cuma yang saya dengar, saya nak minta doa, kita nak settle down je. Tapi saya tak nak cakap. Bila saya cakap, Jadi satu dosa lah macam tu. Jadi lagi dosa lah. lagi buka semua cerita. Semua cerita-cerita itulah. Okey, saya faham. Mengungkit Ya, akan saya faham. mungkin. Jadi oleh Kalau kamu baru munajat pada Allah Ta'ala, betul, tak salah. Ramai, berjuta pun, berbilion umat Islam yang bermunajat, yang ada tak dimakbulkan. Contoh kamu kena sihir, kamu tak perlu kepada Allah. Kamu tak usaha, tak ikhtiar, kamu tak akan sembuh. Jadi kamu kena usaha dan ikhtiar. Okay, sama juga masalah kamu tadi, kamu minta pada Allah nak notah. Semua ajal maut tangan Allah. Apa Allah berfirman? Setiap penyakit ada penawar malaikat mati, usaha kita cuba sabar yakin wa tawakal. Jadi kena usaha. Jadi awak tak tadi usaha ni. Awak ikhtiar lah. Betul. Jadi soal kedua tadi, bawa suami, kita pun ikhtiar dan usaha untuk pulihkan dia. Okay, maaf cakap, mana ada dalam rumah tangga asam garam hidup tak pernah bertengkar. Okay. Jadi setiap insan berumah tangga, berpasangan kena ada kemaafan. Macam kawan baik awak tadi. Bukan ada kecil pun dia cerita dengan suami. Supaya apa, satu hari nanti tak mau suami dia marah dia, kenapa awak tak cerita dengan saya? Ya betul. Mari tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tasbih ni kak, tasbih tu kak, boleh beli kat ni? Boleh. Ni jadi kak. Jadi Saya terada, saya pergi tempat. Cuba cerita sikit apa siap. Tempat awak. Tempat awak kerah ya. ada tempat, ada hantu. Ya. Kita pakai benda ni tak? Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ini benda saya jual. Saya pun pakai. Ya. Boleh beli kat ni kak? Semua saya ada doa-doa saya. Kita tak pakai ruqyah tapi kita pakai doa. Apa-apa. Kalau nak sedap hari tak ijazah untuk guru kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari boleh ekspedisi. Kita tak boleh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak murid saya satu dunia. Nampak bukti-bukti. Semua duduk kena sihir. Dia mekanik. Kena sihir. Tak boleh buat kerja. Kedai tutup, tak nampak orang. Nampak, dia belajar, Alhamdulillah. Jadi perawat orang. Jadi macam kamu ni, mak cakap, kamu pegang bersatu. Awak nak nota penghujung dia. Itu yang awak pegang, satu. Macam saya cakap tadi, apa hukumnya seorang isteri minta cerai pada seorang suami? Maaf ya. You. Kalau kita pergi pejabat agama kan you. Pejabat agama akan tanya, kenapa awak nak bercerai dengan suami awak? You kena cerita tau. Ya, tetapi memang You kena dengan cerita. actually Jabatan Agama memang tugas dia. Ya, memang Tugas dia. Memang dia kena tahu A sampai Z. Memang dia kena tahu, seperti imam. Dia kena tahu. Jadi itu beri tugas pada dia. Jangan kita sibuk. Tak perlu kita sibuk. Tak perlu kita sibuk. Tak perlu. Kalau saya dengan suami saya dengan suami saya saja. Jangan sibuk hal orang lain. Jadi kalau saya mengadukan perkara ini kepada jabatan itu, tugas dia. Tugas dia. Saya cerita kat dia. Bukan saya cerita dekat orang, kat mana-mana. Jadi oleh kerana itu, ilmu ruqyah
rawatan ruqyah adalah sampingan. Sampingan side saja. Tetapi dalam permasalahan ini perumah tangga ada jabatan. Bukan tanggungjawab Datuk untuk merungkaikan semua permasalahan, sebab saya dan suami dah tahu dah perkara benar secara jujur. Jadi saya mengadukan, utarakan dan mencari penyelesaian. End of ni bukannya you encourage open. You encourage bergaduh. Saya bukan kat suruh gaduh, saya nak pulihkan contoh. Kita akan disihirkan antara kamu sama dia, kamu disihir. Yes. Supaya kamu bergaduh. Supaya kamu bercerai. Supaya kamu bunuh diri. Jadi siapa yang suruh bunuh diri? Bukan setan. Betul. Jadi nak salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Jadi tanpa rawatan, kamu tak pulih sampai hari ini dengan izin Allah. Okey, jadi cerita dia pendek senang. Masalah rumah tangga dia tak nak abang sebagai ayah, best friend masuk campur, termasuk saya. Jadi biar dia. Dia nak cerai berai, itulah hak dia. Itu yang dia nak sebenarnya. Yang dia tidak boleh maafkan pada apa yang telah berlaku pada diri dia terhadap suami dia dulu. Buat dia. Saya faham tu. Jadi maaf cakap tadi, kita bukan nak debate. Jadi kita pun dah faham. Cuma saya sentuh sikit tadi. Apa hukumnya seorang isteri tak cerai pada suami? Walaupun dia jahat macam mana pun, buat iman, dia bunuh orang pun, 99 orang pun, dia tetap kalau dia ampun Allah, dia bertaubat dan masuk syurga. Itu saja cerita lah. Berat pasal mana sedang menempuhi sekarang. Berat. Sebab apa, dengar baik-baik. Bukan sesenang macam mana kamu cakap. Okey. Dia bagi ayah lah. Jangan sampai ke situ. Apa pun jahat suami kita, diubati dulu. Ayah pernah kena, tanya ibu. Ayah pernah kena, tanya ibu. Ayah nasib baik tak kahwin dengan Azizah. Ini ayah sini kena. Saya perempuan 6 orang. Takkan awak tak tahu. Tapi saya berubat. Saya ubatkan diri saya sebab saya tahu ini semua hasutan syaitan. Tidak ada faedahnya. Faedah tak ada langsung. Jangan awak ikuti. Apa datang Datuk ni, di sini dulu selesaikan. Lambatkan cerita tu. Ayah boleh hantar. Ayah dengan puan boleh hantar sini. Kamu berdua ceritakan dengan Datuk. InsyaAllah boleh selesai. InsyaAllah. Macam ini cerita ayahnya lah. Jadi apa maksud dia yang tersirat, dia simpan dendam. Berdendaman. Okey. Apa yang telah berlaku pada diri dia terhadap suami dia buat dia, dia simpan. Jadi dia nak jalan penyelesaian ke mahkamah. Okey, jadi awak sebagai kawan baik pun dah faham, ayah pun dah faham, cuma kita boleh nasihat. Okey, kedua berubat. Kalau itu pun dia tak boleh terima hakikat kehidupan apa yang Allah uji dia, terserah pada dia lah. Itu saja. Okey, jadi kita pun tak nak panjangkan cerita, saya ada pesakit lagi. Okey, jadi apa kamu nak sebagai penutup, apa nak pesan kepada masyarakat netizen yang macam kamu ni disihir? Saya manusia biasa, tak ada apa bagi saya. Saya minta dan seru semua orang di sini, kita worship to Allah. Kita bertuhankan Allah dan kita ada Nabi tu. Nabi kita sangat hebat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga membawa rahmat pada semua orang, umat Nabi Muhammad. Itu saja. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Selamat petang kepada netizen di luar sana. Saya tujukan terutama sekali kepada penyihir-penyihir di luar sana, penyuruh-penyuruh sihir di luar sana. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis
dengan kamu punya penyihir juga penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin setan iblis. Kenapa kamu yang panggil jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia? Ingat, di atas langit ada langit. Kepada ada yang baru follow TikTok saya, boleh layari YouTube saya Tabib Adam Memisa, Radin Tabib Adam. Boleh like, share, subscribe, komen, ya, yang positif, yang negatif saya tak layan. Jadi kepada anda di luar sana, setiap sakit ada penawar, malaikat mati. Usaha, ikhtiar, cuba, sabar, yakin, doa, tawakal. Okey? Kepada anda di luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, mana yang tak ada kerja dapat kerja, mana yang susah jadi senang, yang senang lagi senang dan kaya lagi kaya, dan senang dan kaya apa, derma kepada siapa? Ada pada yang terdekat, baru derma pada yang jauh. Ingat, kepada penyihir di atas langit ada langit. Okey? Jadi kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia ingin bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah, kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Orang yang bersihir pakai roh, bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka dari itu jangan lupa serahkan Al-Fatihah. Kedua, ibu bapa kita masih hidup atau mentara dunia. Jangan lupa selawat Rasulullah SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, tining. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Bye bye.